Ustaz, saya dah mampu ni nak kahwin lagi. Padahal yang dia mampu tu hak isteri yang tidak ditunaikan. Maaf saya sebut ni realiti tau. Kalau sebab itu saya setuju. Nak kahwin kena mohon, nak kahwin lagi kena mohon mahkamah. Mahkamah ni dia nasihat awak ni mampu ke tak. Kalau tak mampu, diam-diam dulu. Okey, sebelum kita mula bahas hadis ni, saya nak cerita sikit mengenai ini. Bagus juga subjek ni diajar dalam 3 semester di universiti. Tapi saya nak cerita dalam 5 minit. So kalau kita faham, maknanya kita terror lah. Sampai saya cerita ni, dia ajar 3 semester kat universiti. Saya nak cerita dalam masa 5 minit. Kalau kita faham, memang kita terror lah. Okay. Islam satu-satunya agama, kita bukan bias sebab kita tahu Islam tau. Ini memang realiti dia. Okay. Islam satu-satunya agama yang detail mengajar mengenai pengurusan harta dan kekayaan. Detail. Okey. Saya terfikir benda ni bermula dengan satu hari ada satu orang dia datang kat saya. Dia membebel-bebel lah pasal pusat zakat. Dia kata, Ustaz, pusat zakat ni apalah datang cerita kita zakat kan, zakat kan. Ni kau tak bayar zakat pusat neraka ni apa semua kan. Kadang ada orang dia agresif mengimpinkan macam tu kan. Tapi Islam tak pernah ajar kita macam mana nak cari duit. Tahu-tiba dah dapat memang zakat. Soalan dia tu walaupun tajam, tapi membuat saya terfikir, betul juga kan. Tapi rupanya dalam Islam ada diajar daripada kita zero tu. Ini saya nak cerita pengurusan kekayaan dan harta dalam Islam. Dia ada 7 fasa dia. Ada 7 fasa dia. Ini kita cerita kan. Diajar 3 semester kat universiti, setahun setengah. Kita cerita 5 minit. Okey. So ada 7 fasa pengurusan harta dan kekayaan dalam Islam. Okey. Yang pertama daripada orang lahir sampai dia ada kemampuan untuk mencari tanggungan diri dia. Kalau dalam takrifan umum negara kita 18 tahun ataupun 24 tahun aja. 18 tahun tu mengambil masa dia habis sekolah ataupun 24 tahun habis masuk masa universiti lah. Jadi ketika dia tak mampu, macam mana pembiayaan diri dia? Contoh anak tu lahir dan sebagainya. Macam mana dia nak pembiayaan diri dia? Makan dia, pakaian dia, daripada mana? Pengusaha harta Islam orang tak mampu. Macam mana? Pertama sekali, dia daripada nafkah, orang yang menanggung nafkah dia. So maksudnya, dia, bila baby lahir, macam mana pembiayaan nafkah dia dalam Islam? Bapak tu lah. Tak bapak, datuk ke atas. Dan hukumnya wajib. Dia panggil nafkah. Nafkah wajib bagi. Tak bagi berdosa. Habis kalau bapa tak mampu macam mana? Atuk tak mampu macam mana? Baitul Mal Muslimin akan bantu. Itu peranan Baitul Mal Muslimin. Kan? Sebab tu maksudnya ada orang yang dia lahir-lahir dia tak ada kemampuan. So macam mana? Itu pembiayaan dia. So saluran di mana? Bapa. Sebab tu dalam Islam nafkah ni daripada bapa. Kan? Walaupun satu orang tu dia berpisah dengan isteri dia, tapi nafkah tetap daripada bapa kena bagi. Apa yang berlaku kat masyarakat kita adalah bercerai biasanya sakit hati tau. Anak dapat dekat mak, dapat kat isteri Isteri tak nak bagi bapa jumpa anak. Itu biasa berlaku. Sebab berapa Ustaz? Tak mau turun panggil bapa dia tu kan. Maksudnya kan dia tak bagi jumpa. Padahal tak boleh tau, tak boleh. Bapa sakit hati, malah aku bagi nafkah, balas. Sebab itu kenapa dalam Islam maknanya talak tu benda diharuskan tapi paling Allah benci. Abghadul halal indallah at-talaq. Sebab kadang-kadang talak tu dia menyelesaikan masalah dua pasangan, suami isteri. Aku tak suka kau, dah kita bertalak. Tapi dia banyak permasalahan-permasalahan lain yang timbul. Anak-anak lah, itulah, ini dan sebagainya. Kan? Lepas tu walaupun halal, abghadul halal indallah at-talaq. Walaupun dia halal tapi dia paling tak suka, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu fasa pertama. Jadi orang tak ada apa nama? Tak ada nafkah. So dia maksudnya tak pembiayaan diri dia macam mana? Pembiayaan diri dia daripada bapak dia ataupun Baitul Mal Muslimin. Okey. Fasa kedua.
Fasa kedua, dia dah ada kemampuan untuk mencari nafkah. So, macam mana cara nak cari duit? Cari nafkah, cari harta. Fasa kedua, maknanya mencari harta. Mencari harta, okey. Dengan jalan pertama, al-amal. Al-amal ni maknanya bekerja lah. Bekerja, kalau sekarang macam makan gaji lah ya. Kerja bekerja. Sebab tu, malas benda yang paling diperangi dalam Islam. Malas benda diperangi dalam Islam. Sebab tak nak kerja, malas. Dan saya kan dengan izin Allah instruktor dan agak tinggi juga. Jadi kawan-kawan saya instruktor ni banyak orang-orang yang bukan Islam lah. Termasuk orang-orang barat. Saya suruh tanya konsep-konsep cara hidup orang barat. Saya tanya, macam mana cara korang punya kekeluargaan? Macam mana kau punya family tu sistem, how is it work? Macam mana cara dia? Ada dua bahagian. Satu orang yang beragama, orang beragama ni agama dia lah. Satu lagi memang orang yang moden. Orang moden dia kata, anak aku 18 tahun memang get out. Anaknya kau pergi, pandai kau kerja. Takkan aku nak bagi nafkah kau lagi. Hai, kau get out macam tu je. Kan? Wish. Pada aku macam habis hubungan keluarga tu kan renggang lah. Dia get out. Sebab aku dah besarkan dia, kau pandai-pandai. Oh, sebab itu kalau ketika kau tua, dia pun malah nak jaga kau. Yes. Then, sistem tu. Maknanya kau get out, kau cek kerja sendiri. Satu sudut kita tak setuju. Satu sudut konsep tu agak betul untuk difahamkan kepada anak-anak kita. Kalau anak kita dipenatkan, kita sekolahkan ke universiti, balik dia nak kerja ikut dia. Tak nak kerja lah, ni tak sesuai kelulusan lah. Akhirnya tidur kat rumah pukul 12 tengah hari tak bangun lagi. Kan? Ini orang kat Baghdad bukan kat sini Kerja tu takrifan dia adalah mesti sesuai kelulusan dia. Tetapi sebenarnya kerja tak ada kerja. Jadi fasa kedua kena al-amal. Kena kerja. Jangan memilih kerja. Pergi kerja. Gunakan tulang pakrak ni. Yang kedua apa? Cara mendapatkan harta. Al-bay' dipanggil. Jual beli. Ini kaedah Islam. Islam ajar cara cari harta tau. Fasa kedua. Fasa pertama tadi tak boleh cari harta. Fasa kedua, maksudnya nak cari harta. Al-bay' ni jual beli. Pindahkan satu barang ke satu tempat yang lain yang orang tu perlu. Macam mana cara nak menjadi kaya? Dua benda je. Yang pertama, selesaikan masalah orang. Maknanya orang ada masalah, kita sediakan benda pun. Orang kat satu tempat tu perlukan kasut, kita ambil kasut kat mana-mana, jual kat dia. Maka maknanya dia perniagaan lah. Lebih baik tu. Maknanya yang pertama adalah dia punya masalah. Yang kedua, dia punya cara hidup. Lifestyle dia. Apa lifestyle dia? Lifestyle dia tudung yang ada bling-bling. Dia pun ambil kat Vietnam, bawa sini, jual tudung bling-bling. Maksudnya apa dia punya lifestyle. Okay. Al-bay'. Yang ketiga, al-musyarakah. Musyarakah ni perkongsian. Macam kita bersyarikat lah. Musyarakah ni bersyarikat. Islam ajar atau cara tau. Saya menjawab soalan satu orang. Apa Islam tak ajar cari harta, tiba-tiba minta zakat dia kan. Tak, Islam ajar cara tu. Musyarakah ni maknanya bersyarikat, perkongsian. Yang keempat apa? Panggil mudarabah. Mudarabah tu satu orang keluar modal, satu orang lagi dijalankan. Mudarabah. Katakanlah satu orang tu dia tak ada modal. Kita ada modal, kita keluarkan, kau jalankan. Mudarabah dia panggil. Yang kelima dipanggil murabahah. Murabahah ni sama-sama keluar modal, untung sama untung, rugi sama rugi. Murabahah dia panggil. Murabahah. Okay. Jadi maknanya Islam dia ajar detail. Pertama, al-amal, kerja. Jangan malas, aku pergi kerja sana. Bangun, pergi kerja. Jangan malas. Apa kelulusan, tak dapat kerja lagi, pergi tolong kawan jual burger tu, contohnya, malam-malam. Jangan nak tidur je kerja. Sebab kalau tak, takut dia jadi jadi malas lah. Kemudian kita ada al-bay', jual beli. Kemudian kita ada musyarakah, kita ada mudarabah,
Kita ada murabahah. Okey. Fasa ketiga. Fasa ketiga. Fasa pertama, kedua, ketiga. Ketika nak mencari harta, fasa ketiga, kenali harta haram. Jangan terlibat dengan harta haram. Harta haram tak banyak tau, ada 15 sahaja. Saya mungkin tak ingat 15 ni sebab kita tak bercadang untuk mengajar detail benda ni. Saya sebutkan berapa yang saya teringat. Harta haram tak banyak. Harta halal lagi banyak daripada harta haram. Harta haram ada 15 sahaja. Okay, apa harta haram? Mencuri haram. Kita memfaham, mencuri. Kemudian apa? Harta haram adalah tipu. Al-khid'ah tipu. Okay. Kemudian al-ghasbu ni rampas. Kan? Kalau curi diam-diam, rampas ni depan-depan. Al-ghasbu. Rompak di depan-depan. Rampas, rompak. Antara lain adalah rasuah. Rasuah tu bahasa Arab. Ar-rashi wal murtashi. Kat kita ni sedang heboh pasal rasuah lah, apalah kan. Maknanya itu kita boleh belajar analisa kes tu kan. Tapi maksudnya sebagai iktibar dan pengajaran antara lain adalah judi itu adalah benda haram. Antara lain adalah al-ujratul haram, upah yang haram. Upah haram ni apa? Upah pukul orang contohnya. Okey, 3,000 siap bungkus 3,000 siap bungkus. Upah yang haram. Antaranya, maaf saya sebut sebab benda ni dibahaskan dalam kaedah pengurusan harta dekat Islam. Antaranya apa? Antaranya adalah jual barang tak habis. Jual barang tak habis ni pelacuran. Dia jual barang tak habis. Maaf saya sebut. Itu bahasa lembut dia. Bahasa kitab ke? Bahasa kitab lah. Jual barang tak habis. Ada jual barang tak habis perempuan. Ada orang jual barang tak habis ada lelaki tau. Ada juga ada jual barang tak habis. Pelacuran. Orang dulu punya bercermat nak sebut itu bahasa kitab. Bercermat nak sebut tau. Okey. Antara lain adalah al-bai' al-haram, jual beli yang haram. Jual beli haram maknanya menjual barang-barang yang haram. Contoh jual dadah ke kan, jual barang memudaratkan lah, jual orang ke kan, untuk jual beli yang haram. Okey. Antara lain adalah ihtiqar. Ihtiqar ni monopoli barang-barang keperluan asas. Tak boleh, haram. Monopoli barang keperluan asas. Saya beli semua beras yang ada kat Malaysia, saya simpan. Jadi orang semua nak, saya tinggikan barang harga. Tak boleh, haram. Kan? Ihtiqar dalam bahasa Arab dia. Ihtiqar, monopoli. Barang bukan keperluan tak apa. Itu adalah supply and demand. Barang bukan keperluan. Saya ada tisu ni. Kalau tisu ni bukan keperluan, siapa nak beli tisu ni RM1, nak beli, belilah. Siapa nak beli tisu ni RM10, siapa nak beli, belilah. Siapa nak beli tisu ni RM30, nak beli, belilah. Maknanya bukan keperluan. Tapi barang keperluan tak boleh. Barang keperluan tak boleh. Kan? Kita ihtiqar. Maknanya monopoli. Okay, apa lagi? 8 8. 9 Ada lagi 6. Saya tak ingat nanti insyaAllah satu hari nanti. Okay. Jadi fasa ketiga, menghindar benda-benda haram. Satu lagi. Ke-10. Riba. Riba haram. Riba haram. Okay. Ke-11. Alah, saya ingat. Al-luqatah al-haram. Barang jumpaan yang haram. Barang jumpaan kalau jumpa kena isytihar. Kalau barang tu kekal setahun, isytihar. Semampunya boleh. Jumpa emas, isytihar dulu. Letaklah satu apa nama? Satu papan atau tulisan, letak kat masjid ke, siapa dia hilang cincin ke, gelang ke apa semua, setahun. Lepas tahun, jadi milik kita. Jadi milik kita, lepas tahun, jadi milik kita. Tak boleh jumpa-jumpa, gelang siapa ni? Wakaf dalam masjid, tak boleh. Sebab bukan hak kita untuk mewakafkan benda tu. Kita kena isytihar dulu. Kalau nak wakafkan, lepas tahun, kita punya. Baru kita boleh bagi.
Kan? Maknanya kalau barang kekal. Kalau barang tak kekal, sekadar-kadarnya. Seelok-eloknya barang tu bagus. Contoh, jumpa nasi lemak kat tangga bawah tu. Jangan ikhtiar setahun. Siapa hilang nasi lemak sekadar-kadarnya. Tengah hari tak ada orang nak makan. Itu hak kita. Itu hak kita. Mesti tak ikhtiar, siapa-siapa tak ada. Hak kita. Boleh. Jangan setahun pula nasi lemak. Okey. Tak ada. Ada 4 lagi. Nanti kalau saya ingat, saya cerita. 4 lagi. Okey. Fasa ke berapa? Fasa keempat. Mungkin lebih 5 minit sebab saya direct sikit. Bagus kan bincang ni. Sebab kita tahu pengusaha harta tu. Okey. Fasa keempat, ketika nak mencari harta, nak tombang. Tombang. Ada sistem dia. Maknanya nak tombang. Apa sistemnya? Yang pertama adalah al-qardu, pinjaman. Pinjaman. Maknanya pinjam tu sistem di ajaran Islam. Meminjam, al-qardu, pinjam. Dalam Islam detail aja. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, kalau hutang pada satu tempoh maka hendaklah kamu tulis. Detail aja tu untuk minjam. Kaedah meminjam. Antara lain adalah ar-rahnu, gadaian. Gadaian tu sistem dalam Islam. So waktu muda ni beli barang, beli emas, beli apa, maknanya time tak mampu, bukan aib. Ar-rahnu tu satu sistem. Sistem untuk ni. Okey, antara lain dipanggil Allahumma shalli alaihi. Ar-rahnu antara lain adalah dipanggil takaful, insurance. Takaful. Dalam Islam dulu dia wujud sejak zaman Sayyidina Umar lagi. Sayyidina Umar, orang-orang berdagang ni dia akan letak dalam satu tabungan. Jadi maknanya siapa-siapa kawan-kawan ahli perniagaan yang kapalnya rosak ke, kena rompak ke, diambil untuk buat modal sebab dia orang ahli berniaga dimodalkan. Sistem paling tua di dunia, insurans Islam. Insurans konvensional baru je. Baru je. Okay? So maknanya nak tombang dan ada sistem dia pula. Dia bukan tombang maknanya nasib kau lah, tak. Ada pinjaman, ada ar-rahnu, gadaian, dia ada takaful. Bahasa mudah dia insurans lah. Sebenarnya insurans. Okey. Fasa ke-5. Fasa ke-5 dah ada harta. Ada harta. Nak buat apa? Fasa ke-5, benda yang wajib dikeluarkan. Benda yang wajib dikeluarkan. Apa yang wajib dikeluarkan? Antaranya zakat. Zakat, okey. Jadi balik pada Quran yang kita nak cerita ni, dia tak boleh zakat tau. Sebab zakat dia ada asnaf dia. Ada 8 asnaf, fakir, miskin, orang berhutang. Jadi maknanya benda bukan yang zakat. Kalau nak zakat, beritahu saya. Saya boleh saya uruskan sesuai dengan dia punya asnaf lah. Tak boleh kita beli Quran ni bagilah untuk zakat, tak boleh. Sebab itu Quran tu bukan asnaf. Kan? Maksudnya zakat. Okey. Zakat bagi ni maknanya dia memang 8 individu tu lah. Okay? Antara lain dalam harta ni yang wajib keluarkan nafkah. Patah balik pada yang pertama. Nafkah. Maksudnya anak kita, orang bawah tanggungan kita kan dapat nafkah kan? Itu benda wajib keluarkan. Sebab itu bagi anak-anak kita lelaki, kita kena pesan nafkah jangan culas. Benda tu wajib. Kan? Walaupun isteri bekerja, maknanya bincang baik-baik, nafkah semaksimal bagi sesuai dengan keperluan dia. Apa yang jadi kadang-kadang, isteri ni bekerja, dia malah nak bising, dia malah nak minta. Jadi, suami lambat bagi, tak apalah, pakai duit dia dulu. Lama-lama suami spoil. Bila spoil, berlalu masa, suami rasa dia ada kemampuan. Start lah otak dia panjang. Jumpa Ustaz, saya dah mampu ni nak kahwin lagi. Padahal yang dia mampu tu hak isteri yang tidak ditunaikan. Sebenarnya. Kalau anak kita jangan bagi pilihan. Maaf saya sebut ni realiti tau. Kalau sebab itu saya setuju nak kahwin kena mohon, nak kahwin lagi kena mohon mahkamah. Mahkamah ni dia nasihat awak ni mampu ke tak.
Kan? Kalau tak mampu, diam-diam dulu. Oh, gitu. Nanti dah mampu, buku cerita lain. Kan? Jadi, isteri sebagai saksi suami termampu. Dia bukan keizinan isteri tau. Isteri akan dipanggil. Dan teknik dia, isteri akan cakap lah, memang tak mampu. Tu hakim, kalau tak mampu, hakim akan nilai. Jadi, itu realiti dia. Benda ni kena cerita juga ke anak kita, terutama anak lelaki, supaya dia faham. Supaya dia jangan dia perasan dia mampu. Kalau namanya dia tak mampu. Okey. Nafkah. Yang ketiga antaranya yang wajib dikeluarkan adalah nazar. Nazar. Kadang-kadang kita ni ketika nak keperluan satu hajat, kita bernazar. Okey? Dan rasanya, ya Allah, kalau aku berjaya ni tu aku nak bagi sedekah lah. Nazar. Itu benda wajib. Benda wajib. Antara yang wajib adalah fidyah. Fidyah. Okey, fidyah ni contoh fidyah puasa. Fidyah puasa. Maksudnya tak mampu puasa, dah uzur sangat, itu wajib bayar. Kan? Fidyah. Antaranya apa? Kafarah. Kafarah ni denda. Denda. Contoh, maaf saya sebut, ni kena cerita biar korang faham. Membuat perhubungan dengan isteri dalam keadaan dia haid, ataupun dia dah bersih tapi tak sempat mandi. Ni terutama pasangan muda. Sekali perhubungan kena bayar kafarah. Kafarah dia adalah memberi makan fakir miskin. Kita takrifkanlah sekali makan sekali RM5 kan. 10 orang fakir miskin. Maksudnya RM50 lah. Kan? Kalau bagi direct tak payah bagi tahu sebab apa? Niat je. Zakat ke kafarah ni kalau bagi direct jumpa kita ijtihad, fakir ni orang susah ni, kita cakap je. Dek, apa ni? Ambil lah. Kalau wakil kan kena bagi tahu. Bagi tahu konsep je. Ini kafarah ini zakat Ustaz, ini kafarah Ustaz tu jangan tanya, kafarah apa ni? Ustaz tanya. Sebab kafarah banyak kafarah. Ada kafarah tu, ada kafarah sumpah. Ada kafarah dia, banyak kafarah. Kafarah ni contoh kafarah sumpah. Aku bersumpah memang aku takkan pergi tempat tu. Kan? Waktu tengah marah. Jadi tiba-tiba, kena pergi juga lah kesian. Bayar. Kafarah dia panggil. Kafarah sumpah. 10 pakai miskin. Okey, itu benda wajib Benda wajib. Okey, kemudian yang keenam. Fasa keenam. Benda wajib dah tunaikan ni. Ada lagi. Harta yang sunat diberi. Maknanya sunat pula. Tadi wajib, tak ada pilihan. Ini sunat. Apa benda yang sunat diberi, pemberian-pemberian sunat? Sedekah. Sedekah tu pemberian sunat. Maknanya kita sedekah lah. Wakaf. Kita bincang pasal wakaf. Wakaf tu pemberian yang sunat diberi. Kan? Kemudian, hadiah. Hadiah sunat diberi. Hadiah. Hibah. Hibah. Okay. Apa beza hadiah dengan hibah? Hadiah ni kita kenal, tapi siapa-siapa kita bagi. Hibah ni ada unsur sayang. Memang contoh macam suami bagi nafkah ke isteri, tapi dia nak bagi gelang lah Gelang maksudnya itu hibah. Boleh pahala tu. So abang-abang, ayah-ayah, saya cerita itu hibah. Okay. Hibah ni ada sayang, maksud sayang. Hadiah ni beza dia, kita bagi siapa je. Tapi kita kenal. Sedekah ni konsep lebih umum. Kita tak kenal pun, mana tak kenal kita bagi. Itu sedekah. Dia ada hibah, dia ada sedekah, dia ada hadiah. Dia ada wakaf. Dia ada infak. Infak ni adalah benda-benda yang berkaitan dengan keagamaan. Fisabilillah. Okay. Kita balik pada apa yang kita bincang tadi, wakaf. Wakaf ni, takrifan wakaf, benda tu kekal. Selagi mana dia kekal, selagi tu pahala boleh kat kita. So jadi tadi saya cerita mengenai wakaf Quran. Saya rasa semenjak saya mengajar, tak pernah lagi saya buat wakaf Quran. Saya pun kebetulan masyarakat di Patani itu minta. So jadi sebab tu alang-alang nak wakaf,
beli yang bagus sikit lah. Saya tengok yang RM60 tu okey kot. Kan sebab 30 tu takut dia orang hari-hari baca, jadi takut lunyai tu. Jadi maksudnya maknanya terhentilah wakaf kita tu. Nak cerita macam tu lah. Kalau beli yang betul-betul, maknanya kekal lah dia menghafal sampai habis khatam tu. Kan? Jadi maknanya highly recommended lah. Kebetulan saya akan hantar sendiri lah 18 bulan. Siapa nak sama terpulang, dan siapa nak yang wakaf untuk madrasah tu boleh asal alamin tu. Kalau yang Quran tu pun boleh juga. Kalau tak, alah beli. Sebab saya kita tak dekat sini, beli hantar je kat saya 9 tu kat office tu. Highly recommended. Begitu panjang-panjang kan kat keluarga. Ambil peluang. Kan? Dan yang ketujuh, fasa ketujuh. Fasa ketujuh iaitu konsep sebelum kita sebelum meninggal. Sebelum meninggal dia ada wasiat. Wasiat. Kemudian juga ada faraid. Itu dah meninggal. Cerita faraid. Jadi dalam Islam dia ada pengurusan harta daripada lahir sampai meninggal. Kan? Islam memang masya-Allah dahsyat. Maksudnya pengurusan harta tu detail tau. Detail. Saya waktu ambil master kedua saya dengan Rasulullah Ta'ala, masa pertama saya dekat UM. Kan? Maknanya syariah undang-undang lah. Kan? Apa ke rajin Ustaz nak ambil master kedua? Sebenarnya bukan nak rajin sangat pun. Tapi saya suka belajar. Kalau tak baca satu hari, saya jadi pening kepala. Ada orang baca jadi pening. Saya kalau tak baca, saya jadi pening. Okay? Rumah saya dengan Allah buku tu lambat dah sampai dah pindah ke office, pindah ke tempat lain, sampai pindah dekat dah lambat dah. Okay. Jadi waktu tu saya nak ambil tahu pasal muamalat. Muamalat ni sistem Islam lah. Jadi cara dia kalau baca sendiri-sendiri mungkin mengantuk. Jadi saya ambil lah master kedua saya tu kat UIA dalam bidang muamalat ni lah untuk faham. So jadi sebab tu saya kata benda ni dia ajar 3 semester kat universiti. Kita belajar dalam lebih kurang 5 minit setengah jam lebih kurang kan. Walau faham kita error lah 3 semester dia ajar. Untuk detail lagi boleh baca lah. Dia dapat konsep lah. Itu jadi maknanya pengurusan harta dalam Islam. Lepas tu Islam kalau kita cerita pasal harta, macam mana cara Islam suruh kita mandang harta? Okay? Yang pertamanya, harta ni kena urus, jangan tak urus. Harta kena urus, Harta kena urus. Jangan tak urus. Okey? Jadi contoh, okey. Antara benda yang boleh kita bagi, yang untuk saya buat ke petani ni, infak boleh, sedekah boleh, zakat boleh. Kalau zakat, beritahu zakat jadi saya tahu untuk budak fisabilillah. Zakat boleh. Harta yang syubhat. Okey, ibu-ibu kakak ada simpan duit kat bank, ada bunga kan? Benda tu tak boleh nak benda tu kena urus. Jadi benda-benda wang tak patuh syariah ni diuruskan dengan cara umum boleh guna. Buat parit, buat longkang, buat pagar, buat apa, umum boleh guna. Toilet, umum boleh guna. Itu pun boleh. Siapa ada? Daripada dia terbiar, nanti lepas 7 tahun, dia akan di-freeze-kan, diletakkan dalam kesatuan wang yang tidak dituntut. Kan? Berpuluh juta kat situ tu. Kalau kat Malaysia ni lah. Maknanya dia apa nama, wang yang tidak dituntut tu. Daripada kita biar begitu, ambil, uruskan. Sebab pertama sini, dalam Islam, tengok harta, kena urus. Jangan tak urus. Jangan buat tak tahu. Kena urus. Semua benda dalam hidup ni kena urus. Yang keduanya, cara melihat kekayaan, cara melihat dunia ni. Yang keduanya, dunia jangan terlepas di tangan orang kafir. Orang Islam kena ambil. Kan? Dan kalau orang Islam ambil, dia faham cara nak mengurus dia. Tadi kan kita belajar cara mengurus. Ada benda yang wajib, ada benda sunat untuk diberi. Kan? Ada benda haram, jangan terlibat. Kan? Tapi kalau orang terlepas pada orang kafir, dia akan buat benda-benda yang ikut dia lah. Ikut dia. Contoh, senang je.
saya baru ni ada satu ceramah di satu masjid. Bagus masjid tu Dia buat wakaf ni, PA system ni. Saya jarang jumpa masjid buat wakaf PA system. Tapi pada saya masjid tu bagus sebab dia faham. Kalau sebagai penceramah ni, PA system ni ada benda penting tau. Kalau tak, Sian ustaz tuan ceramah kan, terpekik-pekik dia kan. Tuan-tuan dan puan-puan tu belakang. Tak dengar. Tak dengar lagi. Bekik-bekik dia. Terteran-teran suara dia. Mana tak ustaz kena buasir? Kan? Kena buasir ustaz. Terbekik-bekik lalu. Memang kakak jangan kuat mekik tau, nanti kena buasir. Kan? Ya. Lepas tu Imam Syafi'i kena buasir. Benda betul ni. Selain daripada ni. Imam Syafi'i tu sebab dulu tak ada mikrofon, tak ada. Dia mengajar tu, dia kena buasir tu. Dia berat, kesian juga kat dia tu. Berat sampai, dulu teknologi tak ada sangat. Sampai kadang-kadang dia terpaksa alas benda dulang macam tu sebab berdarah tu. Buat dia mengajar. Dia semangat mengajar. Kan? Orang kalau ada ilmu dan dia semangat mengajar ni, dia nak mengajar. Kan? Macam buat buasir. Kawan saya beberapa orang buat CEO. Sian, kau ceramah janganlah kuat-kuat sangat. Wakaf, apa tu, sound system. PA system saya nak cerita PA system tu apa tau. Saya terlibat banyak tahun dengan Jom Heboh. Jom Heboh jadi Jom Heboh tu ada bus Kota Ilmu. Saya bukan pergi Jom Heboh berjoget tu. Ada bus Kota Ilmu. Selain daripada orang punya majlis tu, dari Kota Ilmu, majlis ustaz-ustaz akan bagi ceramah lah kat bos Kota Ilmu tu. Bertahun-tahun saya terlibat dengan Jom Heboh tu. Tuan-tuan ibu-ibu kakak tahu tak? Sound system Jom Heboh tu, beratus ribu, berjuta tau. Itu jatuhkan jarum pun bunyi. Keting, 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 keting. Mana tak artis tu suara tak sedap pun, tapi jadi sedap. Sebab sound system memang sedap. Dia boleh adjust, dia punya equalizer tu, ikut ke suara tu. Jadi maknanya kalau jatuh ke tangan orang Islam harta, maksudnya dia akan buat benda baik. Kalau tak, dia akan buat benda buruk lah. Contoh tadi kan, itu konsep kedua kan. Pertama, kena urus. Yang kedua, jangan jatuh ke tangan orang kafir. Jadi, kalaulah Jom Heboh tu sampai berjuta, katakan masjid kita pun konsep yang sama, azan tu sedap. Orang tertunggu-tunggu azan. Tertunggu-tunggu sebab azan tu sedap. Ini azan orang ni takut tau. Budak-budak sekolah, dalam sound system dia apa, semai subuh, cuti sekolah, balik ke rumah Tok Wan. Dan nak pergi surau. Jalan ke surau ajak adik dia. Azan subuh tu, dengan suaranya, dengan sound system dia, takut, patah balik budak. Takut. Sebab sound system. Cuma sound system sedap. Orang tu tunggu-tunggu azan nak dengar. Macam kita dengar azan Mekahan, tunggu-tunggu lah. Sedapnya, Masya Allah, masuk hati. Kita dengar azan tu, berapa juta tu sound system kat Masjid Haram tu. Dekat Masjid Nabawi tu sebenarnya, wakaf orang Islam. Kita dengar macam tu, tapi wakaf tu, orang faham. Okey. Pertama, kena urus. Yang keduanya, jangan terlepas ke tangan kafir. Yang ketiganya, jangan terlepas ke tangan orang fasik. Orang fasik ni ahli maksiat. Nanti dia akan menyemarakkan lagi maksiat. Biar orang ahli masjid yang pegang. Biar orang yang berkuliah dipegang. Sebab tu, ada orang kadang mengajar dunia ni apalah, kan. Kita buanglah dunia tu. Jangan. Dunia kena urus. Yang kedua, jangan terlepas ke tangan kafir. Yang ketiganya, jangan terlepas ke tangan orang fasik. Orang ahli masjid kena pegang dunia. Tapi dunia tu letak di tangan, bukan ke hati. Bila-bila masa boleh dilepaskan. Letak ke tangan. Jangan letak ke hati. Kalau letak ke hati, dia jadi rosak hati kita. Sebab dunia ni menyenangkan, tapi tak memberi ketenangan. Dia menyenangkan, tapi tak beri ketenangan. Makin banyak di hati, makin senang kita rasa, tapi tak tenang. Itu yang hari-hari kerja tengok online banking je. Tengok, makin susut duit. Makin susut duit, makin susut. Takut duit makin susut. Hari-hari tengok online banking. Sebab dekat hati. Dunia diurus, jangan letak kat hati, dekat tangan. Bebas berlepas. Okey? Jadi itu
pengurusan harta dalam Islam. Okey. Dah ready, kita balik kepada hadis kita. Kebetulan hadis tentang Al-Quran ya. So itu wakaf Quran dan wakaf pusat pendidikan di sana. Siapa yang bertanya, insya-Allah bolehlah. Okey. Okey, kita masuk kelas hadis kita, hadis yang ke-224. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulu wa mathalul munafiqul alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul raihanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang biasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya ialah seumpama buah utrujah, buah limau. Rasanya enak dan baunya, aromanya juga harum. Seorang mukmin yang tidak boleh membaca Al-Quran tapi mengamalkannya, sialah seperti buah kurma, rasanya enak tapi tak memiliki aroma. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, ada satu buah aromanya wangi tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti buah hanzalah, sejenis buah juga di tanah Arab sana, rasanya pahit, tidak enak dan aromanya tidak sedap. Ini membaca Al-Quran ada hadis yang Nabi SAW sebut Jadi maknanya pertama ada orang mukmin, yang kedua ada orang munafik. Okey. Orang mukmin hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, itu mana orang mukmin. Mukmin mana orang beriman Jawapan kita pernah buka dulu ayat beriman, ingat tak? Siapa-siapa yang nak murajaah balik boleh type dekat YouTube Ustaz Amin ayat beriman. Maknanya ada 80 ayat, 80 lebih ayat bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau kita nak belajar tafsir ini Al-Quran ayatnya ada 6,000 ayat. Dalam kelas sebulan sekali nak baca tafsir 6,000 ayat. Kalau tak ustaz meninggal, kita meninggal dulu. Tak sempat habis. Jadi kalau saya lebih suka kalau belajar tafsir dan komitmen kita tak boleh nak maknanya banyak baca ataupun belajar ayat-ayat beriman tu. 80 ayat je. Maknanya kalau sebulan sekali 80 kali kelas lah. Ataupun mungkin kalau buat satu kelas tu 2 ayat 40 kali kelas lah. 40 lebih macam tu. So maksudnya kita pernah buka kitab dulu, jadi rujuk maknanya ayat beriman. Jadi ayat beriman ni ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Jadi orang-orang yang hatinya ada keimanan kepada Allah dan Rasul terpanggil. Apa Allah nak sebut Jadi maknanya pertama orang beriman, maknanya hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Yang kedua orang munafik. Orang munafik ni maknanya ta'rifan munafik ni yuzhirul Islam, dia menzahirkan Islam, wa yubtinul kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Itu ta'rifan munafik. Ciri-ciri dia Nabi ajar. Kalau bercakap dia berbohong, kalau dia berjanji dia dusta, kalau dia diamanahkan dia khianat. Itu ciri-ciri munafik. Jadi orang yang berbohong tidak semestinya dia munafik. Itu ciri-ciri dia. Saya pernah jumpa tau. Satu hari lepas kuliah subuh, satu orang datang jumpa saya. Ustaz, suami saya ni munafik punya orang. Kenapa? Janji kita punya ulang tahun nak ajak bercuti. Kerja meeting dia kerja Besarkan meeting dia, kata dia. Munafik. Itu bukan munafik. Sebab dia berjanji, dia kata dia murkai. Itu ciri. Tak mesti dia munafik. Takrifan munafik, dia menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Maknanya hatinya ada tak percaya ke Islam, ataupun maknanya tak sayang ke Islam, ataupun maknanya benci ke Islam, ataupun dia rasa Islam tu macam mengancam dan menyusahkan dia. Ada orang yang dia tak suka Islam sebab Islam tu menyusahkan dia. Contoh, Islam tak bagi berzina. Dia suka benda tu, jadi dia tak sukalah Islam. Sebab
Sebab dia maknanya dia tak suka sebab benda tu tak sesuai dengan dia. Islam melarang LGBT. Dia suka LGBT contohnya Sekarang dah ada LGBT yang LGBTQ apa-apa semualah panjang dah yang baru tu kan. Dulu dalam DSM-5, Diagnostic Statistical of Mental Disorder, DSM-4. DSM-4, DSM-3, LGBT ni termasuk dalam mental disorder. Maknanya sakit mental DSM-3 maknanya ada lebih kurang 1,800 jenis penyakit mental. Penyakit mental ni banyak punya. Kita jangan ingat penyakit mental ni macam zaman dulu, duduk bawah jambatan, badan tak terurus, itu zaman dulu. Sekarang ni penyakit mental 1,800 jenis penyakit mental. Antaranya adalah LGBT tu. Dalam DSM-3 macam tu lah. Tapi oleh kerana panel dia tak satu orang pun orang Islam, DSM-5 maknanya volume kelima, LGBT dikeluarkan daripada senarai mental disorder. Dia sebagai sexual orientation saja. Maknanya dia nak menghalalkan LGBT tu. Kan? Maknanya, tapi kalau ikut Islam memang tak boleh. Itu termasuk dalam mental disorder sebab maksudnya tak normal lah Kan? Jadi maknanya dia suka benda tu, Islam tak bagi benda tu, jadi tak suka Islam lah. Jadi ada orang tak suka ni sebab dia ada kepentingan ataupun dia tak suka sebab dia nak buat benda-benda tak baik tu. Jadi maknanya sebab itu dia menzahirkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Itu takrifan munafik Okay. Kemudian bila kita faham orang mukmin apa, orang munafik apa, membaca Quran pula. Okey. Ayat ini adalah ayat menggalakkan kita membaca Al-Quran. Imam Malik berkata, ibadah macam rezeki makan. Ibadah dia macam rezeki makan. Kan? Maksudnya apa? Kita direzekikan secara inborn, secara lahir-lahir tak sama. Okey, contoh hari ni kita lahir-lahir, kita suka makan ikan. Tak boleh makan daging, tak suka makan daging. Ada orang suka makan daging, tapi tak suka makan sayur. Ada orang suka makan sayur, tak suka makan ikan. Jadi maknanya orang ni dia tak sama. Dia punya kegemaran ibadah. Kan? Saya nak cerita umum, saya pernah cerita benda ni. Umumnya orang Melayu Allah rezekikan kita mudah puasa. Darah orang Melayu ni mudah puasa. Puasa orang Melayu memang kuat Kan? Orang Melayu puasa steady tau. Pagi sampai petang selamba je. Orang Arab tak kuat. Dia bukan rezeki puasa begini. Dia try hard untuk puasa. Kalau puasa tu kadang-kadang sembahyang. Kan? Saya pernah buat jejak Rasul. Kan? Kita buat program kat Mekah. Shooting bulan puasa. Janji dengan satu orang Pak Arab ni, pukul 10 pagi nak shooting kat satu tempat ni. Telefon tak angkat. Kan? Jadi, kita terpaksa buat decision lain lah. Takkan nak tunggu dia. Shooting tempat lain dulu. Cameraman bersama saya, pergi manjat Gua Hira tu puasa tau. Orang Melayu ceritanya. Pukul 5 lebih, pukul 6 baru telefon. Muhammad, minta maaf. Kan? Aku tadi tidur. Kan? Ni baru bangun. Kan? Asar pun lambat, Zuhur pun tertinggal. Kan? Dia tak tahu puasa. Kan? Kawan saya orang Arab, saya pergi satu tempat, saya tak cerita lah satu tempat Kita ni musafir. Buka puasa, makan. Saya tengok jam. Aku ni musafir aku nak sembahyang maghrib. Dia makan. Saya pun saya sembahyang maghrib dulu, aku nak makan. Kan? Saya dah jamak, sambung, makan. Azan Isyak. Maghrib pun tak sembahyang. Sebab makan. Tapi orang Arab direzekikan baca Quran. Baca Quran tak ada lawan. Kan? Driver taksi dia pun duduk tak ada tunggu customer baca Quran. Itu rezeki dia. Kan? Sembahyang dia tak puasa dia tak kuat. Orang Pakistan, India Allah rezekikan sembahyang kuat. Sembahyang tak lawan. Sembahyang dia lepas sampah sembahyang. Saya pernah buat tahfiz dekat Islamabad. Kan? Malam-malam akhir bulan Ramadan, satu malam 10 juzuk tau baca. 10 juzuk baca. Penuh masjid. Kan? Daripada Isyak tu sampai sahur tu. 10 juzuk. Kita kan baca
baca ringkas pun 8 pun semua cabut lagi kan. Jadi hadis ni Nabi menggalakkan bagi kita baca Quran. Orang lain umumnya kita, maksudnya rezeki tu tak ada, kurang kan. Tapi kita kena develop. Bukan maksudnya kita feel good, kita develop. Baca Quran ni develop. Saya tengok budak tahfiz kat sekolah tahfiz. Itu sekolah tahfiz tu 24 jam dengan Quran tu. Balik rumah tak buka Quran pun. Main game. Pening mak dia, bapak dia. Kata sekolah tahfiz, balik cuti main game. Kan? Padahal itu budak tahfiz tu. Saya budak tahfiz tu. Okey? Jadi maknanya, jadi kita dah tahu orang beriman, orang munafik. Kemudian Nabi sebut, okey, orang beriman yang membaca Quran. Dia macam buah-buahan yang baunya sedap. Macam kita mungkin buah durian kan. Pada kita orang Melayu kan, macam buah durian tu, sedap bau dia, rasa pun sedap. Kan? Bagi orang mukmin yang tak baca Quran, dia tak ada bau, tak nampak dia punya manisnya itu. Jadi nak cerita kat sini, Quran ni dia ada pemanis dia. Yang maksudnya orang baca Quran ni dia ada seri dia. Lepas tu Quran ni bacalah, amalkan. Dia ada seri dia. Manis ada, dan dia punya akhlak pun bergaul dengan dia tu baik. Dia mengamalkan. Orang yang tak baca, mukmin tak baca Quran, dia tak ada seri dia. Tapi maksudnya dia punya akhlak tu bagus. Orang munafik baca Quran nampak seri, tapi bergaul lama-lama jadi macam tak bagus. Adalah benda tak kena. Orang munafik yang tak baca Quran, dahlah seri tak ada, jahat pula tu. Jadi maknanya itu cukup bawa Quran. So hadisnya adalah hadis galakkan untuk kita baca Quran. Tapi saya faham orang Melayu memang tak direzekikan untuk maknanya jinak dengan Quran. Tapi kita puasa memang kuat. Ini maksudnya kita develop dia punya kemahiran baca Quran tu. Okey. Hadis ke-225. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, alladhi yaqra'ul Quran wa yataqatta fihi wa huwa alayhi syaqun lahu ajran. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai dalam membaca Al-Quran akan bersama-sama dengan para penulis yang mulia lagi berbakti, yakni para malaikat. Dan orang yang baca Quran sementara ia terbata-bata, maknanya tergagap-gagap dalam baca dan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Dia maknanya ya takak-kak ataupun hadis ni ya tak. Maksudnya dia tak baca Quran kan. Tetap diberi padanya 2 pahala. So kita boleh baca Quran sampai boleh lancar nak baca Quran ni. So Quran ni sebenarnya kita boleh rancang. Kalau Quran yang Rasab Usmani, takrifan Rasab Usmani ni, kalau kita buka, dia ada 15 baris. Kita baca 15 baris. Kalau Quran Usmani yang 15 baris tu, 1 juzuk 10 helai. 1 juzuk 10 helai. 10 helai, mana 20 muka surat. Kecuali juzuk 30. Sebab 30 tu dia banyak surah, ada Bismillahirrahmanirrahim atasnya. Di maknanya dia banyaklah, kecuali juzuk 30. Jadi Quran ni kita boleh rancang nak baca. Okey, 1 juzuk dia ada 20 muka surat. Okey. 1 muka surat ada 15 baris. 15 baris. 1 baris tu lebih kurang 8 ke 15 patah perkataan. 8 ke 15 patah perkataan. 1 baris. Dan 15 baris tu. Jadi kita boleh rancang. Kita kata ginilah, aku nak peruntukkan 1 hari 5 minit baca Quran. 5 minit. 5 minit tu kalau kita baca secara hadar. Hadar ni baca secara agak laju kan. 3 minit 1 muka surat. 3 minit 1 muka surat. So kalau dia kata aku nak baca 5 minit, boleh 2 muka surat. Soalannya, berapa minit kita nak peruntukkan untuk Quran? Bertiktok berapa TikTok? Bertiktok kan? Kita tak ada TikTok ada orang ada TikTok. TikTok ni menghabiskan masa. Namanya sendiri tu dah TikTok masa menghabiskan. Oi, bertiktok, ber-FB berjam-jam kadang-kadang. Jadi maknanya kita jangan cerita baca Quran tu. Kita tanya diri kita,
Aku satu hari ni berapa minit aku nak untuk Quran? Oh, aku nak 5 minit je lah. Sikit sangat 5 minit. Tapi tak apa daripada tak ada. 5 minit je lah. Maknanya 5 minit ni lebih kurang dalam satu muka surat lah. Kalau baca secara pelan-pelan, satu muka surat. 5 minit. Kan? Sebab satu muka surat 15 baris kan? 15 baris. So, 8 ke 10 patah perkataan. Kita baca. So, jadi soalannya berapa banyak kita nak peruntukkan untuk Al-Quran satu hari? Tanya-tanya tu je. Berapa banyak? So, kalau kita cakap, okeylah aku nak peruntukkan 2 minit lah. 2 minit tu lebih kurang dalam 4 baris lah. 4 baris Tapi nanti apabila kita letakkan macam tu, kita akan malu sendiri tau. Ya Allah, 5 minit je aku baca. Jangan cerita baca Quran tu. Cerita minit berapa kita nak peruntukkan untuk baca. Kan? Jadi kalau kita baca lancar, bersama para malaikat kita baca tu. Malaikat keliling kita tu. Kalau kita baca secara ya tak ataupun maknanya tergagap-gagap, maksudnya boleh 2 pahala. Satu, pahala berusaha. Yang kedua, pahala baca Quran tu. Berusaha baca tu lah. Baca Quran tu lah. Boleh 2 pahala. Berusaha dan pahala baca Quran. Okey. Hadis yang ke-226. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanin saut bil Quran yajharu bihi. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti saat dia memperdengarkan Nabi yang memperbaguskan suara ketika membaca Al-Quran dengan keras. Maknanya membaca Quran dengan suara yang jahar. Jahar ni dengar. Kita baca Quran dengan dengar tu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan dengar. Pada beri pahala lah kepada apa kita baca tu. Okey. Lidah kita ni dia tempat letupan-letupan bunyi letupan-letupan bunyi. Kan? Kita sebut ni dia letupan-letupan bunyi. Kan? Kita hari ni saya bercakap ni dia ada letupan. Letupan tu dipanggil makhraj. Makhraj. So kita belajar makhraj Al-Quran, kita belajar letupan-letupan bunyi. Ha bunyi macam mana? Ha bunyi macam mana? Ha bunyi macam mana? Ain bunyi macam mana? Makhraj tu maknanya letupan, tempat keluar. Makhraj tempat keluar. Dalam dunia ni ada bahasa di Afrika yang dia madkhal dia panggil. Madkhal tu letupan tu ke dalam. Makhraj ni letupan keluar. Kita bahasa Melayu tak ada, bahasa Arab tak ada, bahasa Inggeris tak ada, dan satu bahasa dekat Afrika. Kalau tengok perkongsian orang dekat video-video ada kan. Dia bercakap tu bahasa dia ke dalam, sedut macam apa orang semua kapok. Apa dia madkhal. Madkhal tu ke dalam bahasa Afrika dia kan. Bagus tu kalau belajar kan. Jadi kita okay. Kita panggil makhraj. Makhraj tu betul keluar, tempat keluar. Okey. Ada makhraj yang dalam bahasa Melayu ada, bahasa Arab tak ada. Contoh, nga bahasa Arab tak ada kan? Bahasa Arab tak ada. Orang Arab tak boleh sebut bunga, tak boleh. Nga tak ada kat dia. Tak ada bunga tak ada kat dia. Dia huruf nga tak ada. Kita belajar nga tak ada. Huruf pa tak ada kat dia. Pa tak ada kat dia. Perak jadi berak. Maaf saya sebut Dia tak ada huruf pa. Pa tak ada kat dia. Nya tak ada kat dia. Nga tak ada kat dia. Kan? Kita tak ada huruf dot. Huruf dot tak ada kat kita. Huruf dot. Lepas tu susah kita nak sebut huruf dot. Dot ni dia keluar bersama dengan angin yang disimpan. Jadi angin ni sama ada kita simpan kanan ataupun kiri ataupun dua-dua. Lepas tu huruf dot walau bunyi u. Walau dengar tak u? Walau tu do. Walau do. Kita tak ada huruf tu. Tu yang kita jadi walaton. Angin tu terlalu keluar banyak sangat. Walaton.
Okey. Huruf huruf dad tak ada kita. So kita kena belajar lah makhraj dia panggil. Makhraj ni mana tempat letupan-letupan keluar. So kita belajar makhraj. Jadi kita menjaharkan pada menguatkan dengan makhraj yang betul, boleh pahala. Dan lidah kita ni maknanya akan terlatih dengan barakah. Sebab sebutan tu sebutan barakah tu. Lepas tu kita belajar ilmu tajwid tu, belajar mengeluarkan letupan yang betul. Letupan yang betul pada kita punya bacaan tu. Paling kurang kalau kita nak belajar ilmu tajwid macam rasa susah. Okey, tajwid ni dia ada susunan ilmu dia ada istilah-istilah dia. Kadang-kadang kita maklumlah maksudnya komputer dah lama, nak menghafal tu tertukar-tukar. Mat arik disukun dengan tertukar-tukar. Kalau tak boleh hafal istilah tak apa. Janji bacaan tu tahu. Oh, ini bacanya boleh 6 harakat. 4 harakat, 2 harakat. Kita tahu. Panjang pendek dia, dengung dekat mana, dengan dia punya dia punya dengung panjang pendek dengan dia punya katakan dia punya letupan keluar tu. Ha dengan ho, kan? Zal dengan zal. Idza atas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini semua sama. Ija zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi jim dia juga. So belajar. Idza lain makhrajnya. So baca, siapa yang mengeluarkan baca tu jadi inilah. Yang paling kurang nak belajar, selesaikan bacaan dalam solat yang wajib. So bacaan solat yang wajib ni dia ada 4. Bacaan solat wajib 4. Pertama takbir, takbiratul ihram. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat salam. 4. So maksudnya paling kurang 4 ni belajar betul lah. Betul paling kurang. Okey, hadis terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis 227. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin yataghanna bil Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mendengarkan satu seperti saat dia mendengarkan Nabi ketika membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Okey, beza yang tadi adalah yang ini yataghanna. Yataghanna ni iaitu melagukan dia. Baca dengan lagukan dia. Lagukan dia. Yang tadi itu dengan jahar, menguatkan. Ini dalam ilmu lagu ni dia panggil ilmu qiraat satu lagi dia ada maksudnya bacaan dengan berlagu ni. So kalau boleh belajarlah, kan? Maknanya kalau tak pun kita buat lagu kita pun tak apa, kan? Janji sedap didengar, kan? Tak salah, kita buat lagu kita. Okey, kalau saya belajar di Pakistan dulu, menghafal Quran ni dia panggil lagu, ada lagu dia. Dia tak sama dengan kita baca biasa. Dia ada lagu dia. Siapa pernah pergi Maghribi, orang Maghribi dia ada satu lagu yang untuk baca Quran secara beramai-ramai tau. Dia boleh baca Quran dekat masjid ramai-ramai, semua boleh berhenti waktu yang sama, wakaf yang sama, ibtidak dengan wakaf tu sama. Maghribi. Boleh belajar tu. Dan lagu dia. Kan? Kita buat lagu kita sendiri tak apa. Kan? Janji sedap. Kan? Kita dengar pun boleh. Maksudnya, itu melagukan. So, melagukan boleh pahala. Kan? So, tadi menjaharkan, ini melagukan. Maknanya melagukan tu, maknanya Allah SWT bagi pahala. Sebab kita, maknanya, dan Quran ni memang ada rentak dia. Saya waktu belajar Pakistan dulu, waktu menghafal Quran, kawan saya, dia baca Quran dengan lagu Pakistan tu, dia jadi macam ni. Allah lagu dia baca surah Al-Qari'ah.
Al-qari'atu mal qari'ah. Bukan. Ah, bukan. Saya lupalah. Saya lupa. Tapi memang lagu dia jadi macam lagu Melayu pun ada. Macam tu eh, oh, saya tak ingat lagu tu. Tapi basically ingat lagu tu. Tapi maksudnya melagukan tu boleh pahala. Eh? Kerja maksudnya itu antara kita punya galakan untuk baca Quran. Okey, sekian saja yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan kalimat dari saya minta ampun maaf. Aqulu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum.